Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nama saya Khadijah Razak. Jadi pertama sekali, mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita terhadap Allah SWT atas pertemuan ceramah pendek pada hari ini yang berkaitan dengan fiqh muamalah. Okay. Jadi tajuk yang akan saya sampaikan berkaitan dengan fiqh muamalah adalah takaful versus insurance. Apakah implikasinya? Okay. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi berkaitan takaful, apakah itu insurance, kita faham sedikit dahulu apakah yang dimaksudkan dengan fiqh muamalah. Jadi pertama sekali kita kena faham muamalah ni merupakan satu perkataan yang mencakupi banyak makna, which is ada makna yang sangat luas yang kita boleh ambil daripada muamalah. Kemungkinan orang zaman sekarang menganggap muamalah tu adalah hanya berkaitan dengan jual beli. Tapi bila mana kita mendalami tajuk skop ilmu dengan muamalah ni, sebenarnya banyak lagi tajuk yang kita boleh faham yang dia mencakupi banyak aspek kehidupan. Misalnya dalam berurusan. Jadi kalau kita tengok dalam aspek kehidupan, Allah mencipta kita manusia di muka bumi ni bukan seorang-seorang. Kita hidup dalam keadaan yang ramai orang kan. Kita hidup ada family, ada kawan-kawan dan sebagainya. So kita memang akan berurusan dengan orang, kita akan berinteraksi dengan orang, kita akan melaksanakan pekerjaan dengan orang lain dan sebagainya. Kita akan bertransaksi dengan orang, ataupun kita akan memberi pertolongan kepada orang dan kita juga akan diberi pertolongan dan sebagainya. Itulah ciri-ciri utama yang daripada muamalah. Yang ini berurusan. So apa-apa saja urusan yang mencakupi aspek kehidupan, itulah dikira sebagai muamalah. Yang hanya menguatkan lagi muamalah Islam dengan adanya fiqh yang diajarkan dalam Al-Quran. Ada hukum-hukum yang kita kena ikut, yang berlandaskan pensyariatan Islam, yang supaya ini adalah kebaikan untuk kita teruskan kehidupan dengan mendapat kemaslahatan. Sebab hukum yang Al-Quran itu bukanlah dengan niat menyusahkan kita, tapi tidak, dia memberi kemaslahatan pada kita, menguatkan peluang kita sebagai umat Islam, sebagai manusia di muka bumi ini dan sebagainya. Itulah muamalah Islam. So antara skop yang kita kena faham lah di bawah skop tabaruk. Tabaruk ni apa? Okay, tabaruk ni adalah perkataan bahasa Arab. Kalau kita translatekan ni adalah dimasukkan dengan kebajikan ataupun menderma. Kebajikan ni apa? Kebajikan ni senang. Dia macam membuat kebaikan kepada orang lain. Jadi dalam muamalah ni, dia menuntut untuk kita kebajikan kepada orang lain. Bukan hanya untuk memuaskan kita punya harta ke apa semua, untuk kita punya keperluan, untuk kita memuaskan keperluan kita dan sebagainya. Tapi dengan niat kita untuk membantu orang lain juga. Sebab dalam Islam kita untuk sering memberi pertolongan, memberi kebajikan dan sebagainya. Sebab dalam Al-Quran pun Allah dah sebut, ini daripada surah Al-Ma'idah ayat kedua. Yang ni saya bacakan ayat sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang bermaksud, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya siksaan Allah sangatlah berat. So, kita tengok boleh petikan ayat Quran tadi. Ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwa. So Allah dah tuntut, Allah dah suruh kita untuk sering tolong-menolong. Kat situ lah yang berkaitan dengan muamalah, yang berkaitan dengan urusan Islam. Kat situ adanya tabaruk, ini kebajikan. So antara kontrak-kontrak yang ada tabaruk ni dalam muamalah Islam ni antaranya apa? Kafalah, kita ada wakalah, kita ada rahnu sendiri. Actually banyak lagi kontrak yang misalnya ada. Sebenarnya boleh kata semua kontrak yang dalam muamalah itu sebenarnya antara tunjang utamanya adalah memberi kebajikan kepada orang. Ini memberi pertolongan kepada orang. Ialah semuanya macam ijarah kan. Kita memberi manfaat, kita menyewakan dan kita memberi manfaat dan sebagainya. Itu antaranya. Dan takaful juga. Takaful ni adalah tunjang utama tabaruk tersebut. Yang ni memberi kebajikan kepada orang, menolong orang. Okay. Jadi kita dah masuk dah tajuk yang ceramah yang akan saya sampaikan. Okay. So kita tahulah muamalah tadi. So takaful ni apakah yang dimasukkan dengan takaful? Okay. Pertama sekali kita tahu takaful ni adalah pelan perlindungan yang patuh syariah. Yang ni dia menggunakan satu akad menyumbang, menderma ataupun lebih dikenali sebagai tabaruk. Okay. Senang cerita kalau kita faham, ketika kita kecil dulu kita menabung, right? Kita menabung untuk masa depan. Tapi yang nabung untuk kumpul untuk masa depan, beli apa-apa semua, tu semua untuk future investment lah kiranya kan. Tapi dengan takaful ni, kita sama-sama menabung untuk masa depan orang lain juga, untuk kita dan orang lain. Maksudnya contohnya dalam satu syarikat tu ada beberapa peserta macam orang yang menyumbang kepada syarikat tersebut. Contohlah ada A, B dan C. Kita ambil contoh A, B dan C. So bila A, B dan C ni menyumbang pada syarikat tersebut, and then sama-sama menyumbang pada nilai yang sama, pada bulan yang sama, and then one day A mengalami musibah ataupun mengalami ni lah apa-apa yang macam kemalangan. So duit yang disumbang oleh A, B dan C tu akan diberi pada A. Kat situ memberi pertolongan lah kepada A untuk A selesaikan dia punya urusan, punya hal-hal yang berkaitan kemalangan tersebut lah. Bukan apa benda tu.
tuntut untuk tuntut dia punya pampasan dan sebagainya lah orang kata kan. Okay, itu antara sebabnya berlakunya takaful. Tapi tiba-tiba dekat Malaysia ni tiba-tiba terdapat satu skim orang kata perlindungan yang tidak melandaskan syariah. Macam tu apa? Itulah insurans. Tiba-tiba ada insurans pula kat Malaysia ni kan. So insurans ni apa? Insurans adalah skim perlindungan berkonvensional. Ada konvensional. Konvensional macam mana? Konvensional dimaksudkan dengan tidak patuh syariah. Yang ini dia tidak berlandaskan hukum-hukum sumber Al-Quran dan Sunnah. Which is dia ikut kebiasaan dia je, cara dia je kat situ. Itulah insurans yang dimaksudkan insurans. So terdapat beza yang sangat ketara lah di antara takaful versus insurans. Mana lagi baik? Takaful ke insurans? Mana lagi baik kan? So obviously lah takaful. Perbezaan utama yang ada pada takaful dengan insurans ni adalah dua-dua berkaitan dengan akad. Yang ni, takaful ni menggunakan akad yang menderma. Sebagai contoh, 10 orang peserta menderma dalam sebuah tabung lah, bertabung. Ini berlaku musibah kepada salah seorang peserta tersebut. So, jumlah duit yang ditabung tu akan diberi kepada orang yang ditimpa masalah macam saya terangkan tadi kan. So macam tu lah dia. Tapi kalau insurans, akad insurans ni pula dia menggunakan akad jual beli. Jual beli tu macam ni, kita beli lepas kita dapat kan, macam tu. So yang mana pelanggan akan membeli polisi daripada syarikat insurans yang menawarkan jaminan sekiranya pelanggan membayar sekian-sekian amount. Dan then bila berlaku yang musibah, syarikat akan membayar perpasan yang berganda-ganda. Kat situ lah ada isu-isu syariah yang berlaku, yang mana terdapat perjudian, yang ni maisir, terdapat riba, penindasan, dan terdapat gharar. Dari segi perjudian, apa yang berlaku pada insurans ni, anda kata kalau kita membayar harga 100 daripada syarikat tersebut, and then bila terdapat musibah akan beri pampasan sebanyak 1000 juta ringgit. Banyak kan daripada 100 tu. Situlah ada unsur perjudian. Kat situ ada bayar sedikit untung banyak. Padahal dalam Islam, kalau kita nak beli sesuatu tu dengan harga 100, kita mesti dapat dengan sama nilai juga. Yang ni 100, tak boleh ada perjudian, tak boleh lebih-lebih. Kat situ ada penindasan kat situ. Malah sebenarnya dia memberi risiko kepada syarikat tu tau. Memanglah orang kata insurans ni lagi best. Contohnya sebab yelah dapat lagi banyak kan. Dapat lagi banyak. Cuma itulah dia terdapat ketidakpastian kat situ. Dia tidak pasti duit tu datang dari mana. At least kalau macam dalam takaful, dia dijaga tau. Maksudnya ada government yang menjaga takaful tersebut. Contohnya macam Majlis Penasihat Syariah, yang dia akan dia akan menapis siapa ke apa, dia akan tapis lah siapa yang bagi duit dan sebagainya, ataupun duit tu dari mana. Tapi kalau insurans, kita tahu duit tu dilabur oleh siapa, pada mana, ataupun ada macam pelaburan yang berasaskan arak ke judi ke apa, kita tahu. That's why macam dia sebenarnya bagi risiko pada syarikat tu sendiri juga. Tapi kalau takaful, dia sama-sama susah, sama-sama senang. Macam tu lah lebih kurang macam tu. Okay, so seterusnya juga takaful ni dia berlandaskan kepada masalah kemasyarakatan. Yang ni tak ada unsur penindasan. So insurans ni dia menjanjikan, okay, kalau macam takaful, dia bukan tak berjanji, dia dengan akad menderma. Sebab insya-Allah macam tu lah nak kata, macam duit tu akan sampai juga pada orang yang melaksanakan takaful tersebut, ataupun ada urusan takaful dengan syarikat tersebut. Tapi kalau si insurans dia berjanji, kita tak tahu apa yang akan berlaku ke masa depan kan. Bila mana janji tu tidak dapat ditepati, maka berlakulah macam penipuan ataupun penindasan ataupun ketidakpercayaan dan sebagainya. Itulah disebabnya konvensional ni macam ada isu-isu kotor kat situ. So ada unsur gharar dengan maisir macam tu. Okay, seterusnya perbezaan takaful dengan versus insurans ni pula pada unsur riba. Adanya unsur riba pada konvensional, insurans konvensional. Yang insurans dia ada unsur riba, tapi kalau takaful tak ada unsur riba, sebab takaful ni dijaga. Macam saya cakap tadi, dia dijaga oleh government yang khas. Yang ini Majlis Penasihat Syariah. Yang ni dia medium pelaburan yang memastikan pelaburan syariah tu dijaga dengan baik. Tapi kalau konvensional, dia dijaga oleh kerajaan. Kita tak tahu kerajaan tu macam, kita tahu lah macam kerajaan kan macam ada masalah sikit. So kita tak tahu betul ke tak dia di sumber ataupun dia mengikut sumber Al-Quran ke tak tahu. Tapi ni kita tahu, kita memang dah tahu yang Majlis Penasihat Syariah yang akan menapis duit-duit tersebut, menapis pelaburan tersebut. So kat situ lah kata duit yang suci, duit harta yang baik dan sebagainya. Malah dalam Al-Quran pun ayat surah Al-Baqarah ayat 275, yang ni Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dah terang-terang Allah mengharamkan riba. So kenalah kita sebagai manusia elakkan daripada urusan yang ada unsur-unsur yang berkaitan dengan riba ni kan. Jauhkan, sebab Allah pun Allah dah murka kan kepada mereka yang melaksanakan riba dan sebagainya. Dan terakhir, perbezaan ketara yang ada pada takaful dengan insurans ni adalah dari segi ketidakpastian gharar tersebut lah. Tadi ada perjudian, lepas tu ada riba, sekarang gharar pula. Yelah macam tadi kita tahu takaful ni dengan insurans ni menggunakan akad. Tapi perbezaan pada akad takaful, dia menggunakan akad derma. Akad derma ni dia tidak terikat dengan hukum jual beli. Sebab insurans dia menggunakan akad jual beli, yang mana
bila dalam takaful kita bersetuju derma ni akan diberikan kepada kita sekiranya kita timpa musibah. Sebab kita tak tahu musibah tu datang bila. Kita kan manusia tu kan, kita tahu okay esok aku ada musibah, aku dapat duit esok. Tak, kita tak tahu. That's why dalam takaful kita tahu, kita macam kita yakin if kita ni ditimpa musibah, kita akan diberi pertolongan, kita ada takaful. Kita yakin kat situ takaful ni as ikhtiar. Takaful ni as ikhtiar kepada kita untuk teruskan kehidupan. Bukan macam tunggu ni semua tunggu orang tolong. Memanglah kita dituntut tolong menolong, tapi kita dituntut untuk berikhtiar juga, berusaha juga. Tapi dalam insurans tak ada ada gharar yang mana ketidakpastian tersebut, jual beli tersebut. Sebab dia menetapkan tempoh. Padahal kita tak tahu musibah datang bila. Dia menetapkan masa dan sebagainya. Kita tak tahu tempoh tu bila. So mana tahu bila kita dah tertimpa musibah, kita dah tertimpa musibah atau macam one day kita, kalau kita di insurans kan, kita ambil insurans, one day kita macam kebalangan. So macam bila kita nak minta insurans tu, orang kata tempoh dah habis, itulah lebih kurang. Tapi kita takaful tak, tempoh tu dia berjalan sehingga mana kita hidup, sehingga mana kita bersama dengan kontrak takaful tersebut. Dan itulah perbezaan ketarian daripada takaful dengan insurans. Yang mana insurans ni dia ada gharar, ada maisir, ada riba dan sebagainya. Tapi takaful ni dia berlandaskan hukum Al-Quran dan Sunnah. Antaranya dia dijaga dengan baik oleh government ni lah, daripada Majlis Syariah Islam. Lepas tu dia berlandaskan hukum Al-Quran, yang mana dia ikut Al-Quran punya ni lah, hukum-hukum hakam yang diberikan oleh Allah SWT. Lepas tu dia memberi manfaat, kemaslahatan kepada orang lain. Dia dengan niat membantu, yakni tabaruk, memberi kebajikan. Malah dia juga sebagai ikhtiar kita sebagai umat Islam dalam kehidupan. Kan macam tadi kan kita kata kita boleh macam tunggu je benda tu datang. Kita kena berusaha mencari jalan kepada permasalahan dalam hidup. Tak boleh tunggu je. Allah tak suka macam tu. Allah tak suka kita tak usaha tiba-tiba dah tawakal. Memang kita tawakal, betul, tawakal tu ala Allah, tapi kita kena usaha juga. So Allah pandang usaha, Allah tak pandang result. Ingat tak, kita pernah dengar tak macam orang kata Allah tak pandang result, tapi Allah pandang usaha yang umat hamba-Nya buat padanya. Sebab dengan usaha itulah yang akan menentukan kita pada syurga ilahi, macam tu kan. Takkanlah kita macam, memanglah kita bahagia kat dunia sebab insurans ni orang kata lagi murah, lagi senang, lagi best, lagi apa semua, lagi dapat lagi banyak duit. Tapi dia punya hasil dekat akhirat ni macam mana, kan? Dia agak susah, agak macam agak rasa macam, bukanlah susah, dia macam agak mahal mungkin. Sebab ada orang yang kata takaful ni agak mahal, tapi at least dia berlandaskan hukum syariah. Dia tak ada judi, kan judi orang kata kan, dia tak ada juga gharar dan sebagainya. Itulah baiknya takaful. Itulah takaful ni, utama dia adalah sebagai tabaruk, kebajikan kepada orang, pada kita dan kepada semua umat Islam. Okay. So berkaitan dengan kebajikan dalam takaful ni kan, kita boleh tengok dalam Al-Quran, yang mana dalam surah Al-Imran Allah SWT telah menyebut, yang bermaksud kamu sesekali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkah tu, maka sesungguhnya Allah yang mengetahui. So kita takkan sampai pada tahap kebajikan bila mana kita tidak menafkahkan harta kita. So selagi mana kita tak dapat nak nafkahkan harta kita atau bersedekah, menderma dan sebagainya, kita tak sampai pada konteks menderma. Bila mana kita berniat untuk join takaful, kita kena datangkan niat dengan niat yang derma, bukan sebagai macam nak dapat duit lebih ke apa, tapi niatkan untuk kita join takaful ni as menderma kepada orang lain, memberi kebajikan kepada orang lain, bukan berharap akan dapat satu amount yang dijanjikan bila berlaku musibah. Macam takaful ni aku niat sebab kalau ada musibah nanti aku dapat duit punya, tak. Tapi dengan niat untuk menderma orang lain. Kalau kita mengharapkan musibah, kita expect musibah akan datang setiap hari. Sedangkan Allah SWT ni memberikan kebaikan daripada kemudaratan. Allah ni mendatangkan kemanfaatan daripada, menjauhkan lagi daripada keburukan. Itulah sifat Allah yang utama kita kena tahu. Allah ni maha pemurah lagi maha penyayang kepada umat Islam. Malah Rasulullah SAW pun dia menambah lagi daripada ayat Al-Quran ni, yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari yang bermaksud, kamu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah bagimu. Nampak tak? Benda kecil kita menyingkirkan batu, duri dan di jalanan pun dikira sedekah, dikira kebajikan kepada kita, kepada umat Islam. Itulah benda-benda kecil pun dikira sebagai kebajikan kepada umat Islam yang lain. So akhir sekali yang boleh saya simpulkan, bila mana apa yang boleh saya ingatkanlah kepada semua umat Islam kan, pada sahabat-sahabat sekalian terutamanya, kalau kita nampak macam kita didatangi oleh ejen insurans yang menjanjikan kebaikan lah contohnya kan, ataupun kata lagi murah daripada takaful dan sebagainya, janganlah kita termakan dengan orang kata hasutannya. Jangan, sebab jangan kita termakan dengan kata-kata manisnya, sebab kita tahu benda-benda yang baik itu rasanya memberi keburukan kepada kita di akhirat kelak.
Berlabuhlah kepada takaful, jauhilah daripada insurans. Okey, itu saja daripada saya pada hari ini, daripada ceramah pendek, ceramah pendek berkaitan dengan amalan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini diamalkan dalam kehidupan kita, dan segala yang baik, kata-kata yang baik itu dan ilmu-ilmu itu semua daripada Allah SWT, dan segala keburukan, kecacatan dan orang kata ketidaksesuaian dari segi penyampaian adalah daripada saya sendiri. Syukran ala istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.